Suku kaum Kongosingan merupakan suku kaum dusun yang kebanyakannya menetap di kawasan hulu Sungai Sugut di daerah Ranau. Menurut catatan British, suku ini merupakan suku yang paling agresif sekali di wilayah Sungai Sugut kerana mereka gemar melakukan aktiviti headhunting menyerang banyak suku-suku di sekitarnya. Pada tahun 1883, F. Hutton mencatatkan bahawa suku Kogosingan Ranau sedang berperang dengan suku Kimaragang, suku kaum dusun yang menetap di Pitas. Rekod Kompeni British di tahun 1887 pula juga merekodkan, suku Kogosingan sedang berperang dengan suku-suku di Kanarong Kota Marudu, Lingkabau dan juga Hulu Kinabatangan. Di daerah Ranau pula, mereka berperang dengan suku dusun Gobukon, Kinasaraban dan Tinagas. Residen Kompeni untuk Pantai Barat, G.L. Davis merekodkan mengenai suku Kogosingan pada Disember 1886. Suku kaum di kawasan Sungai Sugut terdiri dari ribuan keluarga, sementara suku Kogosingan pula hanya terdiri dari 90 keluarga sahaja, suku yang agak kecil. Meskipun suku yang kecil, tetapi mereka satu-satunya suku di Sungai Sugut yang sampai pada awal tahun 1887 menolak untuk tunduk dengan British. Mereka menolak untuk membayar cukai kepala, menolak mengakui ketuanan Kompeni British di Sugut dan menolak untuk menghentikan adat Mangayu headhunting mereka. Pihak British menghormati pendirian mereka, tapi meminta mereka untuk berhenti mengguru harakan kawasan Sugut dan Pitas dengan aktiviti headhunting mereka. Tapi suku Kogosingan tetap menolak permintaan Kompeni British, mereka meneruskan aktiviti headhunting mereka. G.L. Davis mencatatkan bahawa suku ini telah memperoleh banyak kepala dari hasil perang dengan suku Tinagas pada tahun 1886, sementara kematian di pihak suku Kogosingan hanya sedikit saja. Kompeni British mengirim utusan kepada suku ini pada tahun 1886, pertama Sharif Hussein, kemudian G.L. Davis mengirim utusan kedua iaitu Asistan Residen British ketika itu iaitu R.M. Little, disusuli utusan ketiga, iaitu Haji Durrahim, untuk meminta suku Kogosingan menghentikan aktiviti headhunting mereka. Tetapi kaum Kogosingan memberi jawapan yang sama kepada ketiga-tiga utusan Kompeni British tersebut, buatlah apapun yang kamu suka terhadap kami tidak akan berhenti berperang. Dari rekod laporan G.L. Davis yang diterbitkan di dalam British North Borneo Herald pada Februari tahun 1887, suku Kogosingan awalnya menetap di kaki Gunung Kinabalu. Mereka kemudian berkonflik dengan suku dusun Liwan di Ponong Sarayo yang menyebabkan suku Liwan menyerang wilayah mereka, kemudian mengusir mereka ke lokasi di mana mereka berada sekarang, iaitu di kawasan hulu Sungai Sugut. Meskipun suku mereka kecil, hanya terdiri dari 90 keluarga di tahun 1886, tetapi mereka mampu mengguru harakan wilayah Sungai Sugut, Pitas dan Hulu Kinabatangan dengan kegiatan headhunting mereka. Kerana suku Kogosingan tetap menolak untuk berhenti menyerang suku Tinagas, maka sekali lagi Residen Kompeni British, G.L. Davis mengutus Haji Durrahim kepada suku Kogosingan di Hulu Sugut Ranau. Haji Durrahim mengumpulkan banyak pahlawan lokal dusun iaitu seramai 600 orang, lalu membawa pasukan itu ke wilayah kaum Kogosingan dan Tinagas, sebagai cara Kompeni untuk menunjukkan kekuatannya kepada suku Kogosingan. Haji Durrahim pun menjadi orang tengah untuk memperdamaikan suku Kogosingan dan Tinagas. Setelah diintimidasi oleh Kompeni dengan memperlihatkan kekuatan Kompeni di Sugut dengan 600 pahlawan sukarela yang siap berperang, maka suku Kogosingan pun akhirnya tunduk dengan Kompeni British, dengan menghentikan aktiviti headhunting mereka, berdamai dengan suku Tinagas, membayar cukai kepada pihak Kompeni British, mengakui kekuasaan Kompeni di Sungai Sugut.
Haji Ibrahim yang berpeluang untuk melawat perkampungan kaum Kogosingan pada Jun 1887, melihat bahawa suku ini mengoleksi sangat banyak sekali tengkorak kepala hasil dari aktiviti headhunting mereka, bersangkutan di rumah-rumah mereka. Setelah tunduknya suku Kogosingan kepada pihak Kompeni British, maka seluruh wilayah Sugut menjadi jajahan Kompeni pada Jun tahun 1887. Sumber 1. British North Borneo Herald, Februari 1887. 2. British North Borneo Herald, Ogos 1887. 3. Shin, P.S. 2007, Inland People of Sabah, Before, During, and After Nunuk Ragang. Kota Kinabalu, Borneo Cultural Heritage Publishing.